Aku baru sahaja menerima perkhabaran tentang diri Wak yang sedang sakit. Dia sakit tua. Dah lebih 80 tahun usianya. Setelah mendengar perkhabaran itu, aku bergegas ke rumah anaknya di taman itu untuk melawat dia. Tak mengambil masa yang lama, aku bermotosikal. Akhirnya, aku tiba di rumah anaknya. Perjalanan ke sini hampir setengah jam jugalah. Dan aku lihat tubuh Wak terbaring kaku di sudut rumah. Keadaannya, jelah, tak bergerak, namun nafasnya turun naik agak laju, seperti orang dalam kepenatan. Sebenarnya dia baru saja pulang dari hospital setelah dia ditahan di ward selama 8 hari. Dia dibenarkan pulang setelah doktor dapati sakit tuanya semakin pulih. Cuma nasihat doktor, sekiranya berlaku apa-apa pada diri Wak, cepat-cepatlah hantar kembali ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Menurut cerita anak Wak, mereka terus berusaha juga secara yang termampu untuk mengubati sakit Wak. Begitu jugalah dengan perubatan tradisional, Dukun Haji Dolah juga telah dijemput dan dia dilihat berusaha bersungguh-sungguh untuk mengubati sakit Wak kali ini. Menurut pandangan Dukun Haji Dolah, memang benarlah Wak sakit tua. Dalam renungannya, dia tak ada apa-apa makhluk halus yang mengganggu atau penumpang dalam tubuhnya. Kasihan juga aku melihat keadaan Wak seperti itu. Teringat juga aku menginsafi diri aku. Yelah, aku juga akan melalui saat-saat sebagaimana Wak ini, di mana usia tua akan melemahkan kita. Kita tak berupaya untuk melarikan diri daripada keadaan begitu. Usia tua semakin mengejar dan kematian itu semakin hampir. Cuma usia kita semakin tua dan kita sedar, tapi tak siapa yang tahu bilakah tarikh kematian yang bakal menjemput kita. Kerana usia bukanlah syarat untuk ajal menjemput kita. Apabila maut sudah menjengah, tinggallah segala-galanya di dunia ini. Hanyalah amal ibadah dan sedekah jariah yang kita lakukan di dunia ini akan dihitung di sana kelak. Mudah-mudahan kita memperolehi pahala yang banyak di dunia sebagai bekalan di sana nanti. Sebenarnya siapakah Wak yang sedang terlantar sakit yang aku ceritakan kali ini? Seingat-ingat aku, sejak aku remaja lagi, Wak adalah seorang penjaja ikan yang menjaja di kawasan tempat tinggal aku ni. Bermula pukul 8 pagi lagi, dia sudah masuk ke kampung aku dengan lori kecil yang ada membawa muatan ikan-ikan, sayur-sayuran. Dan paling istimewanya, bunyi horn yang akan dibunyikan oleh Wak apabila dia merentas masuk ke kampung aku. Kami dah kenal sangat bunyi horn itu. Orang kampung aku, terutamanya dalam kalangan suri rumah, sudah tahu Wak sudah sampai. Mereka akan segera mendapatkan Wak sebaik sahaja lori Wak berhenti. Macam-macam jenis ikan yang dapat dipilih oleh mereka. Ada ikan temenung, ada ikan duri, ikan siakap, apa lagi? Senangin. Macam-macam lagi kalau nak dihitung. Begitu jugalah dengan sayur-sayuran. Berbagai-bagai jenis sayuran yang Wak jual. Sebut aja, kangkung, sawi, sengkuang, kobis. Macam-macam lagi yang dibawa oleh Wak untuk penduduk kampung. Pendek kata, lori kecilnya tu ibaratkan sebuah kedai runcit bergerak. Sangat-sangat memberi manfaat kepada orang kampung kerana mereka tak perlu lagi bersusah payah ke pasar yang terletak jauh di pekan untuk mendapatkan bekalan-bekalan harian, ikan dan sayur-sayuran. Wak pula kerap menjaja dan jarang-jarang sangat Wak bercuti, walaupun usia Wak sudah lanjut pada ketika itu. Ingin ku selam lautan
hatimu. Ingin aku mencoba, akan kulukis gambaran hatimu. Akan aku lukiskan, ingin ku rasa belayan kasihmu. Ingin aku rasakan, akan ku semai keikhlasan hatimu. Akan aku semaikan cahaya cintamu menerangi duniaku, bersemadi di jiwaku. Bagaikan bunga hidup subur di taman, tak mungkin gugur, takkan layu. Akan ku sahut semua hasratmu, ku sematkan di kalbu. Akan ku puja selama-lamanya, ku jadikan permata. Kalbu akan ku puja selama-lamanya, ku jadikan permata. Nak dijadikan cerita, pada suatu hari, lori kecil yang dipandu oleh Wak terbabas lalu masuk ke dalam parit dekat anak bukit itu. Katanya, Wak nak mengelak daripada terlanggar ibu ayam dan anak-anaknya yang tiba-tiba saja dikatakan melintas jalan. Wak terperanjat dan dia tak sempat membrek lorinya. Apa lagi? Ke dalam paritlah dihalanya. Mujurlah Wak mengalami kecederaan yang ringan saja dan lorinya pun mengalami sedikit saja kerosakan. Apa yang menjadi masalahnya sekarang? Bagaimana lori itu boleh dinaikkan semula dari dalam parit tu? Kalau nak guna kedegat manusia biasa, bukan kata 10 orang, 20 orang pun belum tentu boleh dapat naikkan semula lori tu. Tebingnya pun tinggi, berlumpur pula tu. Itu satu hal. Satu hal lagi, ikan-ikan dan sayur-sayurannya tu macam mana pula tu? Tu kalau dibiarkan lama-lama, ikan-ikannya akan jadi lembik, rosak dan busuk. Begitu juga dengan sayur-sayurannya. Kedua-duanya perlu diselamatkan sebelum ikan-ikan menjadi busuk dan sayur-sayur tadi menjadi layu. Aku dan beberapa orang kampung cuba mengumpul ikan-ikan dan sayur-sayur itu ke dalam raga. Wak yang mengalami luka kecil disapu minyak angin oleh Pak Langman. Selepas itu, Wak kelihatan seperti sedia kala dah dapat berjalan seperti biasa.
Walaupun lututnya tu masih ada lagi kesan darah. Sebaik saja selesai ikan dan sayur dimasukkan ke raga, Wak sedekah saja ikan dan sayur-sayur itu kepada orang kampung. Itu lebih baik daripada kepalanya menjadi pening memikirkan bagaimana ikan-ikan dan sayur-sayur tu nak disimpan. Jika nak disimpan supaya tak jadi busuk, memerlukan sebuah peti sejuk beku yang besar. Mana pula nak cari dalam keadaan tergesa-gesa macam itu? Jadi jalan mudahnya adalah lebih baik sedekah saja pada orang kampung. Demikian kata Wak. Hari itu Wak tak dapat wang, tapi Wak dapat pahala yang begitu besar. Tak salah kan? Sekali-sekala bersedekah seperti itu. Mudah-mudahan Allah kurniakan Wak nikmat rezeki dan juga nikmat pahala berganda-ganda. Lori Wak juga dapat dinaikkan petang itu. Si Budin, pemandu jentolak, datang membantu menaikkan lori Wak dari dalam parit tu. Senang, mudah sangat kerjanya si Budin ni. Kerana si Budin ni pun berkemahiran tinggi. Bekerja lama sebagai pemandu jentolak. Banyak pengalamannya. Dan tak diambilnya pun wang upah daripada Wak. Katanya dia sekadar menolong Wak kerana Wak tak pernah berkira dengan orang kampung. Sekupang dua main halal begitu aja dengan orang kampung. Itulah sebabnya orang kampung tak cari penjajah lain lagi dah. Mereka lebih senang, lebih rasi dengan Wak. Walaupun mereka terputus bekalan untuk memasak, mereka sanggup juga menunggu kedatangan Wak. Begitulah, bila mana orang yang pemurah, maka Allah datangkan juga bantuan dengan senang untuknya. Ramai pula yang sudi untuk menghulur tangan membantu Wak bila Wak ditimpa kesusahan.
Itulah cerita Wak yang berniaga ikan dalam kampung aku. Patutlah dah lama tak nampak diri Wak menjadi ikan. Rupa-rupanya Wak sakit. Kami lambat tahu tentang berita ni. Termasuk jugalah ketika dia di hospital. Tak ada sesiapa di kalangan orang kampung yang beritahu aku yang Wak sedang sakit rupanya. Mujurlah anak Wak yang beritahu aku ketika aku terjumpa dia di pekan beberapa hari yang lalu. Aku tak tunggu lagi dah. Selepas dapat perkhabaran itu, bergegas aku ke rumah anaknya untuk menziarahi diri Wak. Selang seminggu dari tarikh dan masa aku melawat diri Wak tempoh hari, tiba-tiba aku mendapat perkhabaran yang Wak sudah menyaut seruan ilahi. Wak sudah pun meninggal dunia. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah kita datang, pada Allah juga kita kembali. Sedih juga apabila aku mengenangkan hubungan diri Wak dengan orang kampung. Dia sangat baik dengan aku, dengan orang kampung. Tak pernah berkira dan selalu sangat bersedekah. Moga segala amalan kebaikan Wak ini menjadi penemannya di alam sana. Masih aku ingat lagi, petang perkebumian jenazah Wak, hujan turun. Wak dimasukkan ke liang lahat dalam keadaan hati aku yang begitu pilu. Tamatlah riwayat seorang insan yang benar-benar aku kenal hati dan budinya. Seorang yang sangat-sangat berjasa kepada orang kampung yang bukan mengharapkan keuntungan dunia semata-mata. Tapi ada masa-masa tertentu, dia lebih mengharapkan pahala dalam bersedekah untuk bekalan kehidupannya di alam sana. Mudah-mudahan roh Wak ditempatkan bersama orang-orang yang disayangi Allah. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Hujan yang turun bagaikan mutiara, berkilau, bersinar, berkerdipan. Subur menghijau, bumi terbentang, dan bayu berpuput lembut. Cinta yang bersemi di waktu hujan turun, menyirami ketandusan hati. Dan hujan turut mengiringi engkau pergi. Selembut hujan bercurahan, begitulah cinta ini. Semesra bumi yang disirami, begitulah hati ini. Hujan yang turun bersama air mata, bersama pedih, bersama rindu. Kau datang dan kau pergi jua, rindu lagi.
bersama rindu.